Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, pada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di Masjid Unili ini, wabil khusus kepada segenap hadir wal hadirah hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah SWT dapat bersama-sama kembali di program Serambi Ilmu Online dengan pengajian tasawuf kitab Syiarus Sadiqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Selawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana kita semua berharap di akhirat kelak dengan syafaat uzma baginda. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, sebelum kita memulai pengajian ini, sudi saya ambil kesempatan kali ini iaitu mengucapkan Idukum Mubarak Sa'id, selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang dicintai semuanya. Kalau ada salah silap daripada saya mohon maaf sebesar-besarnya. Segala khilaf saya mohon maaf sebesar-besarnya, dengan harapan insya-Allah kita dapat bersama-sama bersatu untuk memperjuangkan agama yang mulia ini insya-Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, pada hari ini kita berada pada juz pertama bab kelima, iaitu muka surat 334, iaitu tentang fasal menyatakan syarat-syaratnya yang batil. Tentang puasa. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Ini suatu fasal pada menyatakan rahsia puasa dan menyatakan segala syarat-syaratnya yang batin. Jadi fasal ini menyatakan tentang rahsia puasa dan menyatakan segala syarat-syaratnya yang batin. Ini kalau kita buka dalam kitab Ihya, ada rahsia dan juga perbahasan tentang syurutihi al-batinah. Lebih kurang macam tu. Hadir wal hadir azizakumullah. So, apa dia kata di sini? Ketahui olehmu, hai orang yang menjalani jalan akhirat dan jalan kepada Allah Ta'ala, bahawa adalah bagi puasa itu 3 darajat atau 3 darjat. Jadi puasa ni ada 3 level. Puasa ni ada 3 level. Hadiri wal hadir afizakumullah. So, lalu apa dia kata? Darjat yang pertama, level yang pertama, puasa orang yang awam. Iaitu saumul awam dipanggil. Puasa orang yang awam, yakni puasa kebanyakan manusia, iaitu menegahkan ia daripada makan dan minum dan jima, dan menahan daripada segala yang membatalkan puasanya, seperti yang tersebut pada fasal yang dahulu. Ini jadi puasa orang awam itu hanya ikut zahir saja. Hukum hakam tak boleh makan, minum, tak boleh jima pada siang Ramadan, ada bulan puasa, tak boleh melakukan perkara yang membatalkan puasa, tak boleh minum dan lain-lain. Itu sahaja. Sekadar itu. Jadi ibarat dia orang yang puasa hanya menahan lapar dan dahaga. Lebih kurang macam tu. Itu adalah darjat yang pertama. Darjat yang kedua, puasa orang yang khawas. Iaitu apakah puasa orang yang khawas? Puasa orang yang khawas iaitu puasa orang yang solihin. Iaitu saumus solihin. Puasa orang-orang yang soleh dan orang yang muttaqin dan orang yang bertakwa. Iaitu menegahkan segala yang tersebut pada darjat yang pertama. Itu dan menegahkan pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat dan daripada berbuat yang sia-sia yang tiada memberi manfaat kepada akhirat. Jadi itu kalau derajat lebih tinggi daripada orang awam dipanggil golongan khawas. The elect. The elect itu ialah
elected person, people yang Allah SWT pilih di kalangan hamba-Nya untuk meletakkan derajat mereka yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya, ini adalah puasa orang-orang yang bertakwa dan orang yang soleh. Mereka ini buat yang derajat pertama, means tak makan, tak minum, means meninggalkan perkara yang membatalkan puasa, of course. Jadi zahir ni tak boleh ditinggalkan. Jadi ada orang kononnya dah jadi sufi yang hebat, dah mengenal makrifat, hakikat. Puasa ni tak apa makan, yang penting hati tu bersih. Puasa hati. Tapi makan tak apa. Itu tak boleh, itu meninggalkan syariat. Mana boleh macam tu? Itu tak betul. Itu bukan yang diajarkan di dalam Islam. Tapi yang dimaksudkan di sini, hadirin wal hadirat hafizakumullah, iaitu puasa orang tersebut di mana dia ini berpuasa, yang mana puasanya itu bukan, puasanya sama seperti yang golongan pertama, menahan makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa, tapi pada waktu yang sama dia cuba untuk menerapkan puasanya secara batin, iaitu meninggalkan perkara maksiat yang boleh menjadi sia-sia. Maksud dia apa? Contoh dia, ghibah. Ghibah tu ngata orang. Mengata orang ni tidak membatalkan puasa. Secara zahir menurut mazhab Syafi'i dan mazhab 4 yang lain lah, tidak membatalkan puasa. Akan tapi, of course dia adalah maksiat. Tapi, dan puasa, orang puasa yang masa ghibah ni, macam puasa dia tidak ada essence. Tidak ada esensi. Tidak ada quality. So, ya, macam tu lah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okay. Seterusnya, dan hasil kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara. Jadi hasil kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara. Pertama, memejamkan kedua matanya dan menegahkan akan keduanya itu daripada melihat kepada tiap-tiap yang haram dan yang makruh, dan menegahkan keduanya itu daripada melihat kepada suatu mubah yang membimbangkan hatinya daripada zikrullah ta'ala dan daripada ingat kepada Allah SWT. Jadi apa? Memejamkan kedua mata dia, maksud dia bukan hidup dia pejam mata, jalan tak buka mata, bukan. Iaitu akan keduanya daripada melihat. Maksudnya dia itu ghaddul basar. Ghaddul basar ni, contoh dia kalau ada nampak maksiat, dia alihkan pandangan. Kalau ada sesuatu yang tak baik, dijauhkan diri dia. Dia tak nak tengok. Benda dia tidak melihat benda yang melalaikan. Dia tidak melihat benda-benda yang lagha lah. Dia menjauhkan dari semua perkara itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi ini adalah penglihatan. Iaitu daripada melihat kepada tiap-tiap yang haram dan yang makruh, dan menegahkan keduanya itu daripada melihat kepada suatu mubah yang membimbangkan hatinya daripada zikrullah ta'ala dan daripada ingat kepada Allah Ta'ala. Sabda Nabi SAW, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah faman tarakahu khawfan minallahi atahullahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Rawahul Hakim. Maksud dia apa? Menurut Al-Iraqi sahih, iaitu nazar, an-nadharu artinya melihat itu, penglihatan atau melihat itu, iaitu satu anak panah yang dibubuh racun daripada beberapa anak panah iblis. Ini salah satu dia, daripada beberapa anak panah iblis. Maka barang siapa meninggalkan melihat itu kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan iman yang mendapat ia akan manis iman itu di dalam hatinya, yakni diberi oleh Allah Ta'ala akan dia tetap iman. Jadi penglihatan ini akan menguatkan iman kita, hadirin wal. Kalau kita menjauhi dari maksiat, Allah akan menguatkan penglihatan kita. Jadi maksiat kita sama sekarang ni, dunia ni penuh dengan maksiat. Jadi kita keluar pergi mana maksiat, pergi situ maksiat, pergi sini maksiat.
Ini kenyataan yang ada pada hari ini. So, kita kena berusaha untuk menjauhi diri daripada maksiat ini. Hadirin wal hadir afizakumullah. Maka penglihatan. Ini yang kita kena jaga, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadir afizakumullah. Okey, maka kalau orang tersebut dapat menjaga penglihatan dia, insya-Allah iman dia kuat. Sebab apa? Yang macam saya kata, manusia ni macam kertas putih. Bila dia putih, dia putih. Cuma bila dah mula buat maksiat sekali, iaitu ada titik satu, tak. Ada satu, one dot. Dia dah. Dia ditambah lagi, tambah lagi. Dah biasa buat maksiat tu dah biasa dah. Dah tak takut dah. Kalau sekali tu macam takut. Bila macam tak pernah tu memang takut dah. Kalau dah biasa buat tu dah macam biasa dah. Tapi bila dia taubat, yang nasuha, menusuk, betul-betul yang disesali tu, yang hitam tu semua dibersihkan. Tu betul-betul repent. Hadirin wal hadirah hafizakumullah. Ini. Okey, dan lagi sabda Nabi SAW. Khamsun yuftirna sa'im. Al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminu al-kadhibatu wal-nadharatu bisyahwatin. Rawahu al-Azdi. Hadis yang daif menurut Al-Iraqi. Khamsun, iaitu artinya 5 perkara yang membatalkan puasa. So, ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, berdusta. Kedua, mengumpat akan orang. Ghibah. Ketiga, mengadu-ngadu akan orang. Mengadu domba. Mengadu-ngadu akan orang. Batu api. Itu namimah. Wal yamin. Keempat, bersumpah yang dengan dusta. Bersumpah dengan dusta. Dia sumpah tapi dia dusta. Lalu yang kelima, wan nadharu bisyahwatin. Kelima, melihat akan suatu dengan syahwatnya, yakni dengan ingin. Wan nadharu bisyahwati. Kelima, melihat akan suatu dengan syahwatnya, yakni dengan ingin. Maksudnya ada penglihatan dengan syahwat. Ini adalah termasuk perkara yang membatalkan puasa yang diambil dari hadis dhaif menurut, maksudnya ada sebahagian mazhab yang di dalam Islam, contohnya mazhab Ats-Tsauri. Mazhab Ats-Tsauri, beliau berpendapat, mazhab Ats-Tsauri ini mazhab yang sah, yang jadi dia ini senior kepada Imam Syafi'i. Lebih kurang macam tu. Jadi mazhab yang legit. Cuma mazhab ini dah pupus kerana tidak ada pengikut, inqirat kita panggil. Jadi sah. Cuma ialah bila tak ada follower dia, tak hidup lagi lah. Jadi menurut mazhab Ats-Tsauri, perkara ini jelas membatalkan secara hakiki. Means dia kena qada bila ada orang ghibah, kena qada bila ada orang tipu, kena qada. Sebab dia telah batal puasa dia. Ini dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey, kedua, memeliharakan lidah daripada perkataan yang haram. Jadi yang kedua adalah memelihara lidah daripada perkataan yang haram, tak ngata perkara yang haram dan lain-lain, dan daripada perkataan yang sia-sia. Juga perkataan yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat, dan memeliharakan pula akan lidah daripada berdusta dan daripada mengumpat akan orang dan daripada mengadu-ngadu akan orang, dan memeliharakan pula akan dia daripada segala perkataan yang keji-keji, dan memeliharakan akan dia daripada berbantah-bantah dan berkelahi dengan orang, dan memeliharakan daripada memaki orang. Dan seyaknyanya hendaklah orang yang puasa itu melazimkan diam dan masyghul ia dengan membanyakkan zikrullah dan membanyakkan membaca Al-Quran. Jadi yang kedua itu adalah memeliharakan lidah. Dia memeliharakan lidah, tuan-tuan dan puan-puan. Memeliharakan lidah, tak buat benda-benda macam ni, benda gaduh, mencarut, menipu, mengumpat, berkelahi, memaki, marah dan lain-lain. Jadi orang yang puasa tu dijaga mulut dia. Ni zaman sekarang memang susah lah. Orang puasa pun boleh fitnah, orang puasa pun boleh tuduh, orang puasa pun boleh sebarkan berita palsu dan lain-lain. Hadirin wal hadirat.
Lalu dan berkata Imam Mujahid rahimahullah ta'ala, dan Imam Mujahid rahimahullah ta'ala berkata, khaslatani yufsidani siyama, al-ghibatu wal-kadhib. Jadi Imam Mujahid mengatakan bahawa artinya dua perkara membinasakan ia akan puasa. Ada dua perkara yang akan membinasakan ia akan puasa. Pertama, mengumpat-ngumpat akan orang. The first one is mengumpat akan orang. Jadi mengumpat dia menurut Imam Mujahid ini membatalkan puasa. Kedua, berdusta. Memang betul-betul batal di sisi Imam Mujahid. Selain daripada Imam Al-Thawri. Ni. Jadi ini kita kena tahu perkara ini supaya kita dapat menjauhi perkara maksiat yang dapat membatalkan puasa kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama sawmu junnatun fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfus wala yajhal wa inni mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun. Hadis ini hadis sahih muttafaqun alaih, hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut takhrij al-Iraqi, al-Hafiz al-Iraqi. Artinya hanya saja puasa itu perisai. Junnah itu perisai. Maka apabila seseorang kamu puasa, maka jangan mengerjakan ia akan sesuatu yang sia-sia. Jangan buat benda yang sia-sia. Dan jangan berbuat akan perbuatan orang yang jahil. Jangan buat. Dan jika ada seorang hendak membunuh akan dia atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahawasanya aku berasa, bahawasanya aku puasa. Ini sha'imun. Dan jangan dilawan akan orang itu. Jadi justru kalau orang, basically logik dia, kalau ada orang betul-betul sakit hati dengan dia, tapi bila dia kata dia puasa, dia tak naklah orang tu mati dalam keadaan puasa. Mati syahid ke apa ke nanti kan. Lebih kurang macam ni. Secara zahir dia je lah. Tapi di selain itu menunjukkan, mengajarkan kita untuk bersabar apabila berpuasa. Biar orang buat kita, kita jangan buat orang. Itu dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi. Yang ketiga, Ketiga sayugianya bagi orang yang puasa itu memeliharakan telinganya. Jadi orang yang puasa itu dia memeliharakan telinganya daripada mendengarkan perkataan yang haram dan perkataan yang makruh, dan memeliharakan telinganya daripada mendengar perkataan yang sia-sia yang tiada memberi manfaat dalam akhirat. Yang ketiga iaitu dia kena pelihara telinganya daripada mendengarkan perkataan yang haram dan perkataan yang makruh, dan memeliharakan telinganya daripada mendengar perkataan yang sia-sia. Jadi jangan mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Takut ikut berkongsi dalam kemaksiatan. Jadi jaga telinga. Jangan suruh benda, dia nak gosip pun dia nak buka telinga. Apa pun dia nak buka telinga, jangan. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mukhtab wal mustami'u syarikani fil ismi. Rawahu Tabrani dhaif. Hadis yang dhaif menurut riwayat Imam Tabrani, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani menurut al-Iraqi dhaif. Iaitu al-mukhtab wal mustami'u syarikani fil ismi. Yang bermaksud artinya orang yang mengumpat akan orang dan orang yang mendengar akan dia itu bersekutu keduanya pada berdosa. Jadi orang yang mengumpat dan orang yang sengaja nak dengar mengumpat, dua-dua berkongsi dosa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Mungkin ada orang kata, Ustaz, mukhtabul mustami' syarikani fil ismi. Dan itu al-mukhtab ni orang yang mengata orang. Kalau tak ada mustami', maka orang yang mendengarkan tu tak ada, takkanlah dia nak mengumpat. Macam mana dia nak mengumpat? There's no point of dia nak mengumpat. Dia tak ada orang yang mendengar umpatan dia. Kan? Betul ke tidak? Hadirin wal hadirat jazakumullah. Okey, lalu keempat, tuan-tuan. Keempat, seyogyanya
Bagi orang yang puasa itu memeliharakan tangannya dan kakinya daripada segala yang diharamkan dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Jadi keempat iaitu orang puasa dia kena meliharakan tangan dan kaki dia, anggota dia daripada perkara yang diharamkan dan segala yang makruh dan segala yang sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Jadi dia kena tahan tangan dia daripada berbuat maksiat, daripada berbuat perkara yang diharamkan, daripada berbuat perkara yang tak baik dan lain-lain. Jadi jangan ikut berkongsi berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini. Kelima tuan-tuan dan puan-puan, iaitu memelihara akan perut. Ini yang maqasid. Salah satu perkara penting di dalam berpuasa adalah menjaga perut tuan-tuan dan puan-puan. Ini memang perkara yang kena diambil perhatian. Zaman sekarang kita puasa tak puasa ni macam sama je. Semua benda dia telan. Semua benda dia lahap. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Ini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Iaitu memelihara akan perut pada ketika waktu berbuka itu. Daripada memakan makanan yang haram atau memakan yang syubhat. Makan yang haram atau makan syubhat. Ni kita kena jauhi. Maka tiada faedah bagi puasa itu meninggalkan daripada makan yang halal. Kemudian maka berbuka dengan memakan makanan yang haram. Tak boleh. Okay. Maka adalah misal orang yang puasa itu seperti misal orang yang berbuat mahligai. Padahal ia merobohkan negeri kerana makanan yang halal itu memberi mudarat ia dengan memakan banyak akan dia dan tiada memberi mudarat ia dengan memakan sedikit. Jadi dan puasa itu iaitu menyedikitkan memakan yang halal, iaitu ubat yang memberi manfaat bagi hati. Jadi memang puasa ni, yelah, even doktor sekarang pun mengiktiraf bahawa untuk kesihatan tubuh, ubat bagi diri kita, kita disuruh untuk berpuasa. Kan? Kita disuruh untuk puasa. Orang nak buat operate pun dia kena puasa. Supaya tak muntah dan lain-lain lah. But of course, inti dia adalah puasa. Puasa itu dituntut. Adalah salah satu tuntutan untuk agar supaya kita ini terjaga. Ini hadirin wal hadir hafizakumullah. Iaitu supaya kita dapat menjaga kesihatan kita dan lain-lain. Hati contoh dia. Manfaat bagi hati dan membanyakkan akan dia itu membinasakan akan hati dan memakan yang haram membinasakan agama. Sabda Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min saumihi illa al-ju'u wal 'atshu. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Menurut Takhrij Al-Iraqi, iaitu artinya berapa banyak daripada orang yang puasa padahal tiada baginya pada puasanya itu melainkan hanya lapar dan dahaga juga. Ini raya lapar dan dahaga. Jadi puasa mereka tidak ada makna. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka kata setengah ulama, iaitu orang yang berbuka dengan memakan yang haram, dan kata setengah ulama, iaitu orang yang menahan daripada memakan yang halal dan berbuka dengan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat akan orang. Ini. Dan mengumpat itu haram. Dan kata setengah ulama, iaitu orang yang tiada memeliharakan segala anggotanya daripada yang haram yang membawa kepada dosa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini adalah yang dimaksudkan. Orang yang puasa itu tak ada melainkan hanya lapar dan dahaga. Lalu keenam, seyukjanya bahawa jangan membanyakkan pada ketika berbuka itu dengan memakan yang halal sekira-kira memenuh perutnya. Jadi jangan membanyakkan pada ketika berbuka itu dengan makan yang halal sekira perut penuhnya. Jadi dia bila buka puasa je, tuan-tuan dan puan, dia pergi makan lahap 1 bulan habis.
Tu tak boleh. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu apa? Jadi jangan sampai makan yang halal sekira-kira memenuh perutnya. Sabda Nabi SAW, "Ma mala'al ibnu Adam wi'a'an syarran min batnihi." Hadis riwayat Imam Tirmizi hasan sahih. Artinya, tiada memenuh oleh anak Adam akan suatu tempat yang terlebih jahat daripada memenuh perutnya dengan memakan yang halal. Jadi tiada memenuh oleh anak Adam akan suatu tempat yang terlebih jahat daripada memenuh perutnya dengan memakan yang halal. Hadirin wal hadir abidallah. Kerana maksud dengan puasa itu iaitu mengurangkan makan supaya dhaif syahwat nafsunya dan syahwat syaitan. Jadi syahwat nafsu dan syahwat syaitan itu dhaif, lemah. Jika dihimpunkan makanan yang pagi-pagi dan makanan yang petang-petang itu dengan sekali makan, pada ketika berbuka puasa, maka tiada faedah puasanya itu. Dan tiada manfaat puasanya itu pada ketika membanyakkan makan, melainkan dengan sedikit daripada memakan yang halal. Kerana tiap-tiap daripada mengurangkan makan itu, maka ia itu meringankan tubuh dalam berbuat ibadah dan berbuat sembahyang tahajud pada malam hari dan merajinkan mengerjakan wiridnya dan zikirnya hingga terang hatinya. Ni. Jadi bila apa? Bila dia kurang makan, jadi dia makan yang halal lebih sikit, cukup, dia akan ringankan tubuh dia. Kalau orang yang makan banyak kan dia rasa kenyang, rasa malas, berat nak ibadah, malas. Jadi sumber malas ni makan. Sumber malas ni makan. Sebab tu kita jangan makan banyak. Tak boleh. Sumber lambat kita buat kerja, sumber kita ini tidak, macam-macam ini adalah kerana sumber dia adalah daripada makanan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Okey. Lalu dia sebut dekat sini. Maka tiada puasanya dan itu manfaat kita banyakkan makan melainkan okey. Tiap-tiap daripada mengurangkan makan itu, maka iaitu meringankan tubuh dalam berbuat ibadat dan berbuat sembahyang tahajud pada malam hari dan merajinkan mengerjakan wiridnya dan zikirnya hingga terang hatinya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ketujuh. Seyuknya bahawa adalah hatinya kemudian daripada berbuka itu berulang-ulang antara khauf, takut dan roja, harap. Jadi hatinya kemudian daripada berbuka itu berulang-ulang antara khauf dan raja, iaitu takut dan berharap. Yakni berulang-ulang antara takut akan Allah Ta'ala dan antara harap akan Allah Ta'ala. Kerana tiada diketahui adakah diterima akan puasanya itu, maka iaitu daripada orang yang muqarrabin atau ditolakkan akan puasa itu atasnya, maka iaitu daripada orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Dan seyogyanya ia menghadirkan yang demikian itu pada ketika kemudian daripada tiap-tiap ibadah yang lain daripada puasa itu. Seyogyanya ia menghadirkan yang demikian itu pada ketika kemudian daripada tiap-tiap ibadah yang lain daripada puasa itu. Wallahu alam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Derajat yang ketiga, puasa orang yang khawasul khawas. The elites among the elites. Puasa khawasul khawas. Iaitu puasa orang yang muqarrabin dan arifin. Yang arifin. Jadi karangan wali yang tertinggi lah ni. Muqarrabin yang dekat kepada Allah. Yang arifin, yang arif billah. Yang mengetahui, mengenal Allah SWT. Yang menahan hatinya daripada mencita-cita akan dunia dan daripada memikir akan dia dan mengusungkan rahsia yang di dalam hatinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala, dan sentiasa hatinya itu syuhud kepada Allah Ta'ala. Jadi ni orang yang dah tak tengok melainkan Allah SWT. Hidup dia semua kerana Allah SWT. Dia dah tenggelam pada Allah SWT. So dia tak langsung tengok pada selain Allah SWT. Ini.
hebat orang macam ni. Dan batal puasanya itu dengan memikirkan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Bagi dia batal puasa dia ni kalau dia tengok benda yang selain daripada kerana Allah SWT atau pada Allah Subhanahu Ta'ala. Yang lain daripada negeri akhirat dan yang lain daripada negeri akhirat. Dan dia pun contoh dia orang yang dah tak fikir tentang akhirat. Kalau fikir tentang akhirat itu masih fikir tentang Allah. Demikian lagi batal puasa itu dengan memikir akan pekerjaan dunia. Bila fikir tentang pekerjaan dunia, itu batal. Berat sikit lah. Tapi inilah kenyataan mazhab tersebut. Kan? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Demikian lagi batal puasa itu dengan memikir akan pekerjaan dunia, melainkan jika ada dunia itu membawa kepada manfaat akhirat. Jadi contoh dia fikir dunia ni tak boleh. Bagi mereka ni lah. The elite of the elite. Tapi ada satu kes. Contoh dia fikir dunia untuk menolong akhirat. Untuk tujuan dia untuk akhirat. Ini tak ada masalah. Contoh dia bekerja sebab nak kumpul duit untuk bina masjid. Contoh dia. Kalau dia membawa kepada manfaat akhirat. Dan jadi bekal baginya di dalam akhirat. Maka iaitu tiada dinamakan dunia. Maka oleh kerana inilah kata ulama ahli batin. Man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fin naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Artinya barang siapa bergerak cita-citanya. Jadi bergerak cita-citanya dengan berbuat di dalam hari puasanya. Jadi bergerak cita-citanya dia nak buat di dalam hari puasanya itu kerana membicarakan sesuatu yang dimakannya. Jadi kalau dia tu membuat benda lain untuk tujuan dia tasarruf apa yang akan dia makan pada ketika berbukanya itu, nescaya disurat atasnya akan dosa. Dia kena satu dosa. Dia kira satu dosa. Kan? Kerana yang demikian itu kurang percaya. Kerana dia tidak benar-benar tawakal kepada Allah SWT. Kurang percaya dengan anugerah Allah Ta'ala dan kemurahannya pada memberi rezeki akan dia. Dan kurang yakin ia dengan rezekinya yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jadi dia tak cukup yakin dengan وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اللَّهِ رِزْقُهَا. Karena Allah SWT dah jamin tidak ada seekor binatang melata pun, dabah pun, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menentukan rezekinya. Jadi dia lack of dia kurang. Dia tidak begitu percaya akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kurang tawakal. Kita panggil kurang tawakal. Dan derajat puasa yang ketiga ini iaitu martabat anbiya, iaitu apa? Dan derajat puasa orang yang ketiga ini iaitu martabat anbiya. Jadi martabat para nabi itu macam ni. Dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang muqarrabin, yang arifin, kerana cita-cita hati mereka itu semata-mata berhadap kepada Allah Ta'ala. Jadi susah. Tapi kita kena cuba. Iaitu apa? Usaha kita tidak lain semuanya kembali adalah untuk mendapatkan redha Allah SWT semata-mata. Untuk mendapatkan iaitu pengampunan Allah. Hanya kerana Allah SWT. Jadi dia buat ni semua hanya kerana Allah. Dia dah tenggelam dah. Tak fikir benda lain dah. Ini contoh dia. Berhadap kepada Allah Ta'ala dan berpaling hati mereka itu daripada segala yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan telah masuk mereka itu di dalam makna firman Allah Ta'ala. Qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Artinya, ucap olehmu akan Allah Ta'ala, kemudian maka tinggalkan olehmu akan manusia di dalam pekerjaan mereka itu, padahal bermain-main mereka itu. Ini adalah derajat yang ketiga bagi derajat-derajat orang yang berpuasa. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi insya-Allah kita dah dapat membahas perkara ini dengan tuntas. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk fasal yang berikutnya, iaitu fasal yang menyatakan tentang puasa yang sunat. InsyaAllah segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya, dengan harapan iaitu apa sahaja ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah saya ittifakkan pengajian ini sekadar ini.
Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.